Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi yang mulia ni kita menyambung pengajian kita surah Al-Falaq. Kata saya muka surat 481. Muka surat kita lain. Setelah Allah menyebut tentang memohon perlindungan, situ kan? Muka surat 575 bagi kitab yang baru. Kalau saya muka surat 481. Surat 575. Saya rasa kita ni berkuap dalam ni. Tak boleh ke buka tingkap sikit ke apa ke? Aircon tak buka, kita buka tingkap. Kalau tak nak buka aircon lah, aku nak jimat elektrik. Saya indoor tu boleh buka ke? Saya rasa macam berkuap kita dalam ni. Ikutlah, nak buka, tak nak buka aircon, tak payah buka aircon. Buka silinder je. Kalau tak nak buka aircon, kita buka pintu bagi angin luar masuk. Buka aircon. Okey. Yang lain okey, nak buka aircon? Dah biasa. Tak, kalau buka kipas kena buka sikit apa tingkap tu bagi angin luar masuk kan. Betul jimat elektrik. Macam mana? Boleh tak lemas ke? Saya lemas. Biasa ya? Macam ni ya? Okey. Saya tak biasa lah. Saya kalau tidur malam di rumah, kalau tak buka aircon, tutup pintu, mesti saya nak kena buka tingkap. Nak ada angin luar masuk. Ventilation lah. Kalau tak, perudaraan tak apa baik lah. Bagi saya lah kan. Okey. Setelah Allah menyebut tentang memohon perlindungan, situ ya. Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Setelah Allah menyebut tentang memohon perlindungan daripada kejahatan segala makhluk secara umum, Allah menyebut pula secara khusus 3 golongan sebagai peringatan bahawa ia merupakan kejahatan yang amat berbahaya dan amat penting untuk diminta perlindungan dari kejahatannya. Sebelum ni kita bincang Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Yang lepas kita bincang tentang kita mohon perlindungan dengan Allah kan? Tapi yang ni Allah perincikan lagi apakah jenis kejahatan yang kita seharusnya memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala. Ini dihuraikan lah. Okey, yang pertama, wa min syarri ghasiqin idza waqab,
dari bencana malam apabila ia menyergap ataupun ia gelap menyergap. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari bahaya malam apabila kegelapannya tiba. Kita mohon dengan Allah supaya Allah lindungi kita. Pada waktu malam ni biasanya orang takut. Malam, bila duduk di rumah kita ada bunyi sikit je kita rasa takut. Itu memang fitrah manusia takut pada waktu malam. Jadi bila takut pada waktu malam ni, Allah datangkan ayat ini, kita mohon perlindungan dengan Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita supaya waktu malam kita tak ada rasa takut. Gitulah. Macam mana? Kalau ada lampu tak takut. Tapi anda kata kalau tak ada lampu lah, gelap. Orang dulu, rumah dulu mana ada jalan, lampu jalan tak ada. Kampung saya dulu pun tak ada lampu jalan. Kalau nak ke surau mesti kena bawa torchlight. Kena bawa torchlight. Okey. Min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqul lail idza waqaba ghurubus syams. Maksudnya gelap bila terbenamnya matahari. Itu disebut. Maksudnya bila terbenamnya matahari, maka gelap akan hadir. Disebut dalam tafsir Ibn Kathir. Kata Qatadah, innahul lailu idza aqbala bidhullamih, iaitu pada waktu malam yang gelap gelita. Kalau malam yang bulan mengambang tu tak adalah rasa gelap sangat. Tapi malam yang gelap gelita ni, orang rasa takut. Itu yang pertama. Justru malam mengandungi pelbagai perkara yang menakutkan dan mara bahaya, seperti binatang buas, serangga yang melata di atas muka bumi, serta orang jahat selalu melakukan kejahatan wanita tukang sihir. Min syarrin naffathati fil 'uqad. Ad-Dhahhak, Qatadah, Ikrimah, Mujahid kata as-sawahir, tukang sihir, as-sawahir. Mujahid kata idza raqaina wa nafathna fil 'uqad. Dia baca mantra, kemudian dia hembus-hembus dekat simpulan tali. Itu yang berlaku pada sihir pada Nabi SAW. Ditiup pada simpulan tali. Ya. Jampi serapah yang tak syar'i. Sedangkan dua surah ni, Al-Falaq dengan An-Nas ni, kelebihannya kita boleh baca dekat kawasan yang mana kita sakit, kita baca dua surah ni. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun begitu. Tak mana yang rasa sakit tu dibaca dan disapu. Tiup dalam air, yang ambil, direnja dan disapu. Dan tang mana yang sakit tu dibaca dan dihembus. Itu memang Nabi buat dan isteri Nabi buat pada Nabi, dan begitu juga. Maknanya dua surah ni dua surah yang ruqiyah, yang boleh dibaca untuk tujuan sakit dan sebagainya, takut kan. Ditambah pula dengan qul huwallah, yang dipanggil sebagai al-muqashqishtan. Muqashqishtan ni maknanya surah yang mohon perlindungan. 3 qul lah. Itu yang syar'i. Yang tak syar'i ni
yang ialah lain sikit dalam dia punya mantra dia. Yang itu memang ditolak. Kata Ibnu Thawr an Ma'mar, satu pendapat dia kata, ma min syai'in aqrabu minasyirki min ruqyatil hayyati wal majanin. Ini antara salah satu kaedah apa mereka menjampi serapah, yang mana sesuatu yang boleh hampir kepada syirik. Apa hampir kepada syirik? Dia menggunakan khadam, qarin, kan? Atau ada tekaan-tekaan yang bukan-bukan. Kemudian dia suruhnya bunuh kambing hitam, diminum darahnya. Contohlah, ada sebahagian perubatan begitu. So dia lebih percaya benda-benda tu. Dan kalau kita sendiri pun ada pergi berubat, suruhnya letak apa dipanggil? Apa kacip sirih tu? Apa panggil? Apa? Pemotong pinang tu apa? Kacip pinang. Kacip pinang. Ada satu orang tu kacip pinang diikat dengan benang kuning. Dia lilit benang kuning letak dekat dalam beg. Jadi satu hari tu anak dia main, mak dia mengamuk. Sejak ada benda tu dalam beg tu, mak dia jadi pandai barai. Jadi saya kata kena buang benda ni. Di rumah kita pun sama. Jangan ada artifak lama. Tu artifak lama. Macam ada, kalau benda tu turun-temurun hiasan tak apa. Tapi kadang ada artifak lama yang ada tulisan Jawi yang bercerai-cerai. Kan kalau bismillah, dia tak boleh cerai dengan sim, tak boleh. Tak boleh. Keris tu, takut keris tu ada bacaan. Kalau keris biasa tak apa. Ya, itu tak boleh. Tak apa. Okey. Tapi kalau macam rasa macam rumah tu panas, ada di antara kita yang rasa baran, salah satu sebabnya ada benda-benda itu yang akan menyebabkan jadi panas. Kadang kita tak minta pun, tapi disebabkan meninggalnya mak, ayah, atuk, nenek tu ada dekat rumah kita, dia akan ada rasa tempiasnya juga. Kacip boleh, tapi maksud saya, kacip tu yang dia berubat tu dia buat macam tangkal, dia letak dalam beg dia. Tak apa. Kalau kacip yang ada di rumah tu tak apa. Kalau kacip yang dibuat tangkal itu yang tak boleh. Bukan kira kacip je, apa benda lah. Itu salah satu lah. Tujuannya? Hantu takut besi. Sama. Ada syirik, ada benda khurafat kat situ. Orang dulu gitu kan. Yang itu pun khurafat. Itu sebab kata ulama' ni, dia kata sesuatu benda yang hampir kepada syirik. Dia syirik. Dia, na'udzubillah lah. Kalau percaya benda tu selain daripada Allah Ta'ala, percaya dengan apa dipanggil tangkal itu lebih daripada Allah, itu boleh rosak iman. Boleh rosak iman. Pagar rumah dengan ayat Quran boleh. Pagar rumah dengan ayat Quran ke? Boleh. Ada apa? Paku 4 penjuru. Itu macam ada unsur-unsur juga.
tiang seri rumah kan? Tiang seri rumah dulu orang naikkan tiang seri. Macam mana? Dia macam mana pun ada unsur syirik juga. Sebab apa paku ni? Sebab nak minta lindung. Scan. Cabut je lah. Dia ada tangkal sebenarnya. Lebih baik janganlah. Wasilah yang baik adalah dengan air. Kita ikut cara Nabi buat. Macam mana Nabi Ruqyah, Nabi buat dengan air. Itu lagi bagus. Ya, okey. Yang kedua, dari kejahatan tukang sihir yang menghembus pada simpulan tali. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu atau perempuan sihir. Kerana mereka meniup-niup dengan air liur mereka pada simpulan-simpulan benang apabila mereka melakukan sihir. Dalam asbabun nuzul ni perempuan lah. Tak kira lelaki pun sama lah. Tapi cuma dalam asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat ini, sebab anak-anak Labid al-Asam ini, yang perempuan ini yang tiup dekat simpulan tali menyihir Nabi SAW. Macam kita pun sama juga. Benang pun ada. Kan kalau nak matikan orang tu, dia perikat dengan benang banyak-banyak. Sama. Itu dia macam simbol nak ikat supaya orang tak boleh bangun. Macam Nabi SAW, kalau tengok asbab nuzulnya, mereka ikat dengan tali busur panah tu, diikat pada sikat, pada sisir sikat tu, sehingga Nabi tak boleh melepaskan diri Nabi. Nabi rasa berat pada Nabi. Tapi bila Nabi baca Al-Falaq dengan An-Nas ni, terungkai satu persatu ikatan. Itu simbolik kepada sihir lah. Alat-alatan sihir. Selain dengan bacaan mantra-mantra yang bukan-bukan ni, dia ada peralatan sihir. Abu Ubaidah berkata mereka merupakan anak-anak perempuan Labid al-Asam, Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari bencana pendengki apabila dirasuk hasad. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan golongan pendengki apabila mereka mengatur muslihat dan kedengkiannya. Dengki adalah mengharapkan nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang yang didengki itu hilang. Ini salah satu lagi. Kita minta Allah jauhkan kita daripada ada yang berdengki dengan kita. Kalau ada orang yang dengki dengan kita, kita boleh terkena tempiasnya. Antaranya aib lah. Dengki sama ada dia puji ataupun dia tak puji, dia mengumpat. Tapi selalu kena pada memuji. Dalam hati pun boleh. Dalam hati dia geram kat kita, dia marah kat kita, dia geram kat kita. Dalam hati pun boleh terkena ain. Betul? Bila orang puji kan? Ya. Itu sebab anak-anak kecil ni memang tak dipuji, comel dan sebagainya. Sebab dia akan terkena tempias ain.
Baik, apa beza dengki? Dengki ni boleh tak? Boleh dengki. Dalam Islam boleh dengki. Dengki yang macam mana boleh dalam Islam? Yang pertamanya, kalau orang yang baca Qurannya bagus, kita cemburu nak baca Quran macam dia. Tapi dengan syarat, kita tak ada niat supaya Allah hilangkan kebolehan dia dalam baca Quran. Suara ke apa? Itu lagi bagus lah. Keduanya, orang yang ada hartanya banyak, diinfakkan hartanya, kita cemburu tengok dia ni pemurah dalam bab menginfakkan harta. Kita cemburu nak jadi macam dia. Tapi dengan syarat, kita tak doa keburukan untuk dia supaya Allah hilangkan harta dan sebagainya. Dua ni je boleh berdengki. Maksudnya dalam bab ibadat, kita boleh dengki dengan orang, rasa nak buat ibadat macam dia. Okey, tak ada masalah. Baik, jadi itulah 3 perkara yang kita mohon perlindungan dengan Allah. Baik, saya nak masuk pada pedoman hidup dan hukum hakam sikit. Surah ini mengajar manusia cara memohon perlindungan dari segala perkara yang buruk di dunia dan di akhirat. Allah ajar kita minta pada Allah, mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala dari segala perkara yang buruk, supaya perkara buruk tersebut tidak menimpa pada kita dunia, dan juga kesejahteraan, keamanan kita di hari akhirat pun kita mohon juga supaya Allah Ta'ala tak mengazab kita, tidak meletakkan kita dalam neraka Allah Ta'ala. Kita nakkan Allah redha. Sebab dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau redha dan juga syurga, dan kami mohon dijauhkan daripada kami sakhatika wan nar, kemurkaan dan juga api neraka. Kita minta pada Allah begitu. Kemurkaan. Sakhatik ni kemurkaan, kebencian. Baik, mohon perlindungan dengan Allah dari perkara buruk dunia dan akhirat, iaitu kejahatan manusia, jin, syaitan dan kejahatan binatang buas, serta binatang melata, bencana api dan dosa, hawa nafsu, kejahatan amalan, kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan keburukan yang terbit dari diri orang meminta perlindungan itu sendiri. Kita minta pada Allah, tapi kita sendiri pun ada banyak dosa, pun kita minta pada Allah, Allah lindungkan kita daripada melakukan dosa. Kedua, andainya dikatakan bahawa surah ini juga diturunkan untuk menjadi penyembuh dan pendinding bagi Rasulullah SAW, maka pendapat ini tidaklah salah. Justru hadis yang menceritakan sebab turun surah ini adalah hadis sahih dan tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Dia betul hadis tentang surah ini diturunkan sebagai penyembuh dan pendinding bagi Nabi. Kita tahu kisah Nabi kena sihir. Maka tak salah kalau kita beranggapan begitu. Ya. Kesan sihir terhadap Nabi hanyalah sekadar baginda rasa sedikit pening dan sakit kepala dalam keadaan tertentu. Inilah dimaksudkan dengan khayal dalam hadis yang berkaitan. Khayal ini berlaku dikala jaga maupun tidur. Namun demikian, ia tidak sedikit pun mempengaruhi kewarasan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, antara kemukjizatan para nabi ni sentiasa waras. Bila tak waras, maknanya diganggu oleh gangguan jin, syaitan, hasad dan sebagainya. Itu antara kemukjizatan Nabi ni, doanya dikabulkan Allah. Tidurnya Nabi itu jaga. Walaupun matanya pejam, dia tidur, tapi sebenarnya hati Nabi jaga. Kita buka mata pun tidur. Mata luar buka, hati tidur. Kat mana? Entah. Mata buka luar tengok.
Sebelum hati tidur. Nabi tidur, hatinya jaga. Maksudnya? Satu contoh yang disebut kita pernah bincang dalam ni, Nabi kena sihir dan Nabi tak boleh bangun daripada tidur. Nabi rasa berat pada Nabi. Saya tak jumpa lah, memang ada hadis bagaimana Nabi kena sihir, tapi kalau ikut dalam asbab nuzul ni, Nabi rasa macam khayal. Khayal ni maknanya orang kena rasuk. Macam kena rasuk jugalah. Merasuk kan. Tapi walaupun merasuk, tidaklah menunjukkan keaiban pada Nabi, tak ada. Allah pelihara Nabi. Dia tak sama macam kita yang perempuan keluar seorang lelaki, yang lelaki keluar seorang perempuan. Tak sama. Allah pelihara Nabi supaya tidak nampak aib. Ya. Sahabat Nabi pun pernah kena sihir ain. Siapa dia saya pernah cerita? Kisah Amir bin Rabi'ah, puji sahabat Nabi Sahal bin Hunayf. Amir kata, wahai Sahal, putihnya kamu ni. Terus pengsan Sahal bin Hunayf. Kena puji. Rupanya puji tu dia terkena ain sikit. Tapi puji Sahal bin Amir bin Rabi'ah ni bukan maknanya dipuji tu dia dengki apa tidak. Sahabat, dua-dua sahabat ni ahli Badar. Tapi dia pengsan juga. Berlebih puji. Kemudian Amir bin Rabi'ah mengadu pada Nabi SAW. Mengadu pada Nabi. Nabi kata, siapakah yang bunuh Sahal bin Hunayf ni? Amir bin Rabi'ah cerita pada Nabi sekian. Nabi kata, kamu ambil wuduk, lebihan air wuduk itu dimandikan, disapu kepada Sahal bin Hunayf. Jadi kalau orang yang terkena penyakit anxiety disorder ni, hatinya tak tenteram, kadang-kadang asbab anxiety ni kena ain. Tapi dia ajar dalam bab ruqyah syar'iyah, kalau nak hindarkan sakit ain yang ada pada diri ni, kita ambil wuduk, tadah, lebihan air wuduk tu kita mandi, kita niatkan mudah-mudahan jadi ubat pada diri kita. Itu cara nak datang balik confident kita lah. Sama juga. Tapi tengok cara anxiety dia. Tapi biasa anxiety ni memang ain lah. Apa tanda kita kena ain? Selalu bila sembahyang lupa rakaat. Itu ain. Kita jadi macam paranoid. Kita lupa lah. Banyak lupa. Tapi selalu lupa rakaat. Itu salah satu penyakit ain. Sana? Betul. Kaedah lupa rakaat. Tapi punca anxiety ni puncanya daripada pemakanan juga. Rangsangan pemakanan yang tak baik. Boleh jadi juga. Tapi nak cerita ain, itulah tandanya. Dia boleh jadi kena anxiety. Tu dia kata, namun ia tidak sedikit pun mempengaruhi kewarasan baginda. Walaupun Nabi kena rasuk, tak adalah sampai meracau-racau macam kita ni. Teruk sangat meracaunya. Tidaklah Nabi seperti itu. Allah jaga batasan. Allah jaga, pelihara kehebatan, kemuliaan Nabi dengan Allah Ta'ala beritahu Allah Ta'ala bagi kewarasan ada pada Nabi SAW walaupun Nabi kena rasuk. Tidaklah macam kita yang suara perempuan keluar suara lelaki kan, berperang lah, mengamuk lah, histeria. Tidaklah begitu.
Demikian juga ia tidak sedikit pun mempengaruhi demikian juga ia tidak mempengaruhi perkara yang berkaitan dengan wahyu yang dan memberi mesej ketuhanan yang disampaikan. Maknanya tak ada terjejas pun wahyu Allah Ta'ala. Nabi macam biasa menyebarkan wahyu. Ketika ada sesekali Nabi kena, Nabi baca ayat ini, akhirnya Nabi sihat kembali. Sehingga tidaklah sampai Nabi lupa akan ayat-ayat Allah, tidak. Ada setengah orang bila dia sihat, dia ingat, bila dia sakit dia lupa, lepas tu dia sihat semula dia lupa balik. Pun ada juga gitu. Tapi tidaklah pada Nabi, walaupun Nabi sakit, tapi Allah menjaga Nabi dengan memberikan kewarasan kepada Nabi SAW. Ada warasnya. Justru Allah memang memelihara baginda daripada perkara yang tidak baik, fikiran yang kacau dan serabut serta tekanan mental. Memang tak ada pada Nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, dan Allah lah memelihara daripada gangguan manusia. Baik, ketiga, dalam mengajar kita cara memohon perlindungan, Allah mengkhususkan supaya kita meminta pertolongannya dari 3 perkara atau 3 golongan. Yang pertama, apabila kegelapan yang makin pekat. Kerana malam, sebagaimana disebut oleh Fakhrul Razi, adalah saat binatang buas dan binatang melata keluar dari persunyiannya. Kita ni mungkinlah jauh daripada binatang buas, tapi rimau pun dah jumpa dah sekarang kat Pulau Kintar. Dekat dengan kita dah. Silap dia berjalan sampai ke Taman Cepaka. Saat di mana pencuri dan penjahat melakukan pencerobohan, saat berlakunya kebakaran, kurangnya pertolongan di saat di mana orang jahat semakin bersemangat melakukan jenayah. Macam ada kes, ada satu kereta tu dipecah. Ini dekat belah KL kan. Ada mamat-mamat yang bawa pedang ni, dia pecah kereta tu, dia rompak. Jadi orang marah dekat netizen, kenapa netizen ambil video, kenapa tak rempuh ataupun langgar orang yang merompak ni. Dia ada dashcam. Dashcam tu tunjuk memang dia merompak. Kenapa lah dia tak pergi langgar? Biasalah kita ni sayang kereta lagi sebenarnya. Dengan langgar orang nak kena repair lagi. Dia nak cerita bahawa penjahat ni dia buat macam-macam dan orang ramai tak nak tolong dan ramai yang tak berani nak tolong. Memang tak tolong. So tak boleh gitu. Langgar orang yang buat, kalau tak macam mana kita nak stopkan dia. Tapi langgar tu bukan langgar kuat lah, kena langgar berpada-pada lah. Disalah pula? Oh, macam tu pula kan. Undang-undang sekarang. Sebab kita mempertahankan hak. Yalah, saya pun tak tahu dalam bab tu. Kemudian bila dia terlepas, dia boleh buat yang lain pula. Tahu tak, rompak di jalanan ni, dia tak sama dengan rompak yang curi begitu. Kalau curi begitu, hukumannya potong tangan. Kalau berompak di jalanan ni, hukumannya dipotong silang. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Itu bagi orang yang merompak di perjalanan. Caranya begitu. Yes, dalam Quran ada sebut.
Dia merompak di jalanan ni memang dia punya seksaan dia teruk. Okey. Yang kedua, ahli sihir wanita yang meniup-niup pada simpulan benang. Ni sebenarnya dah diulang balik yang tadi tu. Wahana sihir apabila menjampi, Allah mengumpamakan tiupan itu sebagaimana lagak orang yang berjampi untuk merawat orang sakit. Yang ketiga, karenah. Kalau kita kata karenah lah. Karenah orang yang dengki apabila ia sakit hati dan menyiapkan muslihatnya. Orang yang dengki mengharapkan hilangnya nikmat dari diri orang yang didengkinya meskipun ia sendiri mungkin tidak dapat nikmat berkenaan. Dengki. Boleh dengki tapi yang salah haram tu kita minta Allah hilangkan nikmat yang ada pada dia. Itu yang haram, tak boleh. Dengki ialah suatu perkara yang tercela. Adapun ghibtah atau iri hati yang menjana persaingan tetapi tidak mengharapkan hilangnya nikmat orang lain, maka itu diharuskan. Itu kata tu. Dia tak ada niat supaya Allah Ta'ala hilangkan nikmat yang ada pada dia. Cuma dia rasa macam, Allah, cemburu tengok dia buat benda baik. Contoh, kita cemburu. Tapi dengan syarat tidak didoakan keburukan untuk dia. Tak boleh. Haram tu. Kerana dia hanya berharap agar nikmat yang sama diperolehi oleh dirinya, tidak pula suka nikmat itu hilang dari orang yang beriri hati terhadapnya. Dia rasa macam dia nak teringin nak nikmat tu, tapi dalam masa yang sama dia tak ada rasa cemburu kepada orang yang lebih pada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu suka bersaing dengan orang munafik pula, dan orang munafik suka berdengki. Orang mukmin dia makin bersaing. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba buat kebaikan. Semayang contohnya, kita berebut nak pergi saf yang paling depan. Bukan saf yang paling belakang. Ini dah cop siap-siap dah, sejadah. Saya tak tahulah. Kalau bila di seorang kampung saya tu, dia dah ada siap dah. Jangan duduk tempat ni. Ni ada orang siap dah. Kan? Mak saya pernah sekali semayang dekat satu masjid. Saya ceramah. Mak saya ikut dengan ayah saya. Mak saya sampai awal. Yalah, maghrib 7 suku. Lebih kurang mak saya nampak 5 sampai dah. Mak saya duduk kat depan. Tiba-tiba ada orang cuit. Cik ni mesti tak faham kan? Oh, faham pula. Tempat ni dah ada orang. Oh. Lepas tu mak saya kata, tak ada orang pun tadi saya datang. Tak, tempat ni ada orang. Dah ada orang dah. Kau boleh cek ke belakang lah. Duduk kat belakang. Depan ni semua dah penuh orang. Oh, dia ingat ni sik apa? Sik dewan. Oh ya. Tak, nanti dulu. Saya nak habiskan dulu. Lepas tu, mak saya pun ke belakang lah. Ada seorang tu, kenal mak saya. Lah, weh, ni mak ustaz ni. Orang tu mulalah malu. Kak, mainlah ke depan balik. Mak tak apa, mak saya duduk belakang. Dia memang ada pot dia. Kalau di kampung saya tu, ada makcik-makcik tu, duduk tepi sekali belah dinding. Dan langsir tu jangan tarik habis. Rupanya masa tazkirah tarawih Ramadan itu, dia orang sandar kat dinding pun nak tidur balik langsir. Kita semayang ni kena banyak tempat. Jangan satu tempat. Kalau nak semayang satu tempat, satu je caranya. Apa dia? Jadi imam. Memang tak berubah tempat. Yang lain kena semayang berubah tempat. Kena semayang sana, kena semayang sana. Yang ini esok akan jadi saksi dari akhirat. Oh, dia pernah semayang dekat aku. Dia pernah semayang. Kalau kita semayang setempat je, setempat itu je lah yang jadi saksi kat kita.
Itu sebab bila solat fardu di tempat itu, solat sunat qabliyah tempat lain, solat sunat ba'diyah tempat lain. Solat sunat tahiyatul masjid biasa buat dengan qabliyah, tak apalah. Tapi hendaklah dipelbagaikan tempat dengan tempat itu je, sebab nak jadi saksi di hari akhirat. Sambung balik. Oh, sini pun ada juga ya. Kalau boleh jangan begitulah. Itu ada dah hadis. Dia macam ni, segala kebaikan yang kita buat tu akan jadi saksi di hari akhirat. Kalau kita buat baik semayang sana sini pun, dia akan jadi saksi juga di hari akhirat. Maksud kita. Maksud saya hadis tu, hadis tentang buat kebaikan tu semuanya akan dihakimi di hari akhirat, mereka jadi saksi. Apa buktinya kamu semayang? Banyak semayang, semua tempat ni akan jadi saksi. Di sini, di sini, di sini. Jadi biarlah semayang banyak tu. Yalah mungkinlah nak cok tu bawa kipas, panas. Ya, Yalah. Kalau rasa nak cepat tempat tu datang awal, tu je. Yang ceritanya datang lewat, dia langkau orang, dia pergi kat tempat depan. Orang marah. Lewat buat cara lewat. Bang. Tapi macam kami lelaki tak ada masalah. Perempuan dia sebab terlekong lagi, kan terpijak terlekong. Bangun pada sujud dah apa itu pula. Udah terpijak pula terlekong je. Itu sebab perempuan ni dia kena ada space besar sikit. Okey. Para ulama menyatakan bahawa pendengki itu tidak membawa mudarat kecuali apabila ia menyatakan hasad dengkinya dengan perbuatan atau perkataan. Dengan lain perkataan, sifat dengki itu mendorongnya melakukan kejahatan terhadap orang yang menjadi sasaran dengkinya. Oleh itu dia cuba memerangkap, menjatuhkan serta mendedahkan keaiban atau cacat celah orang berkenaan. Hasad merupakan dosa pertama yang berlaku di langit. Dan juga dosa pertama yang berlaku di dunia. Iblis dengki kepada Adam, Qabil pula dengki pada Habil. Penghasad sentiasa dibenci dan tidak disukai serta dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nanti akan datang saya akan terangkan berkenaan dengan sihir di belakang tu. Ini saya ingat kita kena buat kuliah lain lah. Saya buka soal jawab kalau ada, silakan. Setakat dulu insya-Allah. Ni tolongan ni. Ain. Ni kita bahas minggu depan insya-Allah. Ya. Peluk yang peluk teddy bear tu ke? Tak boleh tidur malam? Kena cari teddy bear betul. Ya, faham. Kalau tanya saya boleh je. Ya. Wallahu alam. Kalau tanya saya boleh je. Dia macam toys, barang permainan anak-anak. Bukannya perhiasan yang susun banyak-banyak tu, tak. Dia bawa tidur permainan anak.
Dia ada patung dia. Macam anak saya, dia heret patung kambing dia tu. Dia suka kambing dia. Yalah. Dia macam permainan. Tapi untuk budak, tapi untuk yang besar macam kita nak bantai bear juga, itu melampau lah. Sebab budak ni toys, dia memang permainan dia. Kalau kita ni tak sesuai lah. Datang kat rumah saya, ustaz nak masuk bilik, ya Allah ustaz, ustaz peluk bear ustaz. Tak sesuai lah saya peluk bear. Ya. Bila sampai pada ayat sujud, apa yang perlu kita buat? Sunat sujud. Sujud tu mesti hadap kiblat. Ada takbirnya, ada salamnya. Tak, duduk je. Hadap kiblat, angkat takbir, Allahu Akbar, sujud. Kemudian kita bangun, bagi salam. Kalau tak sujud, nak buat apa? Tak payah, teruskan je. Sampai ayat tu, terus je tasbih. Terus je sujud. Terus je baca ayat seterusnya. Kalau kita baca Quran tu dekat Dewan, dekat Masjid Azlan, mana gaya nak sujud? Sesulah kursi. Sini ada tempat sujud tak? Ada lebih baik sujud. Tapi sujud mesti hadap kiblat. Saya ingat Quran awal di Masjid Azlan tu, bila kita sujud, seorang ngala ke Taman Cepaka, seorang ngala ke Ampang, seorang ngala ke takbir duduk. Sekiranya ada ruang dan boleh untuk sujud, sujud. Kalau tak ada ruang, tak payah. Ruang banyak, okeylah. Okey. Tasbih tu tak baca pun tak apa. Boleh. Sujud tu elok. Sunat. Tasbih tu tak ada. Saya tak jumpa lagi. Bolehlah buat, tapi saya tak jumpa lagi. Siapa sebut? Tasbih. Allahualam. Saya tengok balik. Sebab saya tengok dalam kitab At-Tibyan pun tak sebut. Dia memang dia perintah sunat sujud. Dalam Tibyan, At-Tibyan disebut. Tak ada pula dia kata kalau tak dapat sujud, sekian. Nah, dia tak ada. Tapi kalau tak sujud pun tak apa. Okay? Siapa yang sujud ni pembaca dan pendengar. Ada orang dengar, oh ayat sujud, dia sujud. Boleh. Orang yang dengar pun boleh sujud. Ya. Sujud. Pendengar dan pembaca. Dia dengar. Tapi orang belakang tak dengar. Tiba-tiba orang apa sujud apa ni? Dia sujud. Tak boleh. Sebab dia tak dengar. Syaratnya dia dengar. Dia dia tak dengar. Macam mana dia tak dengar? Dia kena baca dan dengar. Bawa boleh? Tengah mengaji, lepas tu sampai ayat sejadah. Berhenti, tolak rehal, sujud lah. Itu sahaja kaedah. Bagi salam. Dah habis. سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud sejadah tu, sejadah Jumaat tu. Oh ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca je lah itu. Ha? سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Tak payahlah cakap Ustaz Faisal suruh dia tulis, suruh dia tulis Ustaz Faisal. Itu yang dia baca ketika sujud sejadah. Elok baca sujud tu. Paling tidak pun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, baca tak apa. Okey, ada soalan lagi? InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Minggu kedua kita kan? Okey, minggu kedua insyaAllah. Okey, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله بالعالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.